Saya merasa seronok belajar di sini kerana ramai kawan-kawan seperti saya masalah pendengaran. Dulu saya belajar tingkatan 1, 2, 3, memang saya sangat lemah, selalu gagal. Ujian pun, markah pun selalu teruk. Saya harap saya boleh kerja dan membantu ibu bapa saya. Saya juga memiliki ahli keluarga yang bermasalah pendengaran. Jadi jika saya dan berusaha hingga berjaya, saya harap saya boleh bantu mereka juga. Proses pembelajaran bagi pelajar yang mempunyai masalah pendengaran. Okay, ngayon naman ay tatawagin ko kayo isa-isa, para sagutan yung mga words na isulat natin dito sa whiteboard. Okay? Okay, first word, Alexis. Spell. Okay, sulat mo sa whiteboard. Yay! Very good! Yang pertama, pihak sekolah perlu menyediakan kemudahan bagi pelajar yang mempunyai masalah pendengaran seperti peralatan pendengaran dan penggunaan ICT. Hal ini dapat melancarkan proses pembelajaran di dalam kelas. Yang kedua, guru-guru perlu mahir berkomunikasi bahasa isyarat dengan pelajar yang mempunyai masalah pendengaran. Hal ini supaya jika pelajar ingin bertanya atau ingin memberitahu sesuatu, guru dapat faham apa yang disampaikan oleh mereka. Yang ketiga ialah memastikan pelajar berinteraksi di dalam kelas. Hal ini kerana guru-guru dapat mengesan pelajar yang faham apa yang dipelajari di dalam kelas dan akan menimbulkan suasana yang ceria di dalam kelas apabila pelajar dapat berinteraksi dengan guru. Keempat ialah menggunakan kaedah visual seperti gambar atau menayangkan slide. Jika guru menggunakan kaedah ini, pelajar mudah faham tanpa menggunakan pendengaran mereka dan mereka akan faham jika dijelaskan dengan menggunakan kaedah ini. Kriteria 4, cara mengatasi kelemahan untuk proses pembelajaran dan penggunaan alat bantuan belajar. Cara mengatasi iaitu bahasa isyarat, kegiatan aktiviti, video, gambar dan akhir sekali penglibatan diri. S, and then sama macam mana? S, A, M, P, A, N. Okay, pandai. Okay, faham tak? Faham. Semua boleh tak? Boleh? Ya, tingkatan 1, 2, 3, memang saya sangat lemah, selalu gagal. Ujian pun, markah pun selalu teruk. Saya pun bersabar dan bila saya dapat surat ke vocational, saya rasa sangat seronok bila saya dapat masuk ke vocational dan juga dapat masuk pada subjek elektrik. Rupanya subjek elektrik ini tidaklah susah. Saya harap saya boleh kerja dan membantu ibu bapa saya sebab saya juga memiliki ahli keluarga yang bermasalah pendengaran. Jadi jika saya bekerja dan berusaha hingga berjaya, saya harap saya boleh bantu mereka juga. Masyarakat juga mempunyai tanggungjawab dalam mencorakkan masa hadapan yang lebih cerah
kepada murid berkeperluan khas. Apa yang dapat disimpulkan ialah respon dapat mengatasi kelemahan dalam proses pembelajaran dengan melibatkan diri secara aktif terhadap aktiviti yang dijalankan di sekolah mengikut minat dan kemampuan diri. Murid dapat mengikuti sesuatu khusus, mahir dalam berbahasa isyarat dan mudah memahami pembelajaran di dalam kelas. Penggunaan teknologi sewaktu sesi pembelajaran sebagai alat bantu belajar telah membantu pelajar untuk memahami ilmu yang disampaikan. Teknik-teknik dalam PDPC bagi pelajar yang mempunyai masalah pendengaran. Belajar tajuk kenderaan. Saya kasih tahu kat sini. Belajar kenderaan. Mana eja? Macam mana eja kau kerja? Dia masuk. Nampak sini. Ya, betul pandai ke? I. Ya, betul pandai tadi. Di situ. Sama. PDPC bagi masalah pendengaran. Yang pertama, menggunakan kod bahasa isyarat. Kanak-kanak ataupun pelajar yang mempunyai masalah pendengaran, mereka berkomunikasi dengan menggunakan kod bahasa isyarat. Jadi guru-guru perlu mahir dalam penggunaan kod bahasa isyarat. Yang kedua, menggunakan auditory ataupun visual. Kanak-kanak yang pelajar yang mempunyai masalah pendengaran, mereka lebih fokus kepada visual. Daripada visual, mereka akan faham apa yang disampaikan oleh guru selain daripada menggunakan bahasa isyarat. Yang ketiga, kaedah tunjuk ajar. Guru-guru perlu memberi tunjuk ajar terlebih dahulu, kemudian pelajar akan ikut apa yang disuruh oleh guru. Ini seolah-olah memusatkan kepada guru, di mana guru menjadi moderator untuk sesuatu perkara. Yang keempat, kaedah main sambil belajar. Ini akan menunjukkan ataupun memberikan suasana yang seronok untuk pelajar untuk belajar sambil bermain, di mana mereka bermain dalam masa yang sama mereka memperolehi ilmu. Yang terakhir ialah kaedah peneguhan positif. Kaedah ini bagus untuk pelajar kerana dengan adanya kata-kata semangat ataupun pujian ataupun hadiah kepada pelajar, ia akan membuatkan pelajar lebih seronok untuk belajar dan suka untuk pergi ke sekolah. Itu saja dari saya bagi teknik-teknik PDPC bagi masalah pendengaran. Next, we talk about classroom arrangement for student hearing loss. Challenges for student hearing loss. Learning at school can pose a number of different challenges for any student. But for a child with hearing loss, that number can be even great. This could be anything from the base ABCs to complex mathematical equations. Deaf and hard of hearing students face many challenges in their day-to-day life, so much so that their challenges in the classroom are all too often overlooked. How can we help deaf students? The first one is student sitting. Teachers often utilize a horse or supporting sequence encouragement because it allows the students to see each other when communicating. That students can engage in individual work and participate in group work. The second one is classroom acoustic and noise. For students with hearing loss, the level of background noise in a classroom affects their ability to focus on instruction. Reconfiguration
of the classroom environment so that students are located far from equipment that emit high level of background noise will affect their ability to focus on instruction. The third one is lighting. Students' behavior can be affected by too much or too little environmental lighting. Because many DHH students primarily use their vision to communicate. Sufficient lighting and control of accessible lighting is important and is likely to increase attendance and academic engagement. Bagi pelajar-pelajar ini mereka diberikan allowance murid berkeperluan khas sebanyak RM150 sebulan bagi pelajar yang bersekolah di sekolah menengah dan juga di sekolah rendah. Selain daripada itu, bantuan kewangan turut disediakan kepada pelajar di IPTA, IPTS, Politeknik dan juga college community di bawah pengurusan dan juga kawalan Kementerian Pendidikan Malaysia. Belanjawan 2021 yang katanya melindungi golongan OKU ini dan RM45 juta diperuntukkan. Jadi apa pandangan Encik Faiz sendiri? Bajet yang diperuntukkan untuk OKU terutamanya bagi pendidikan khas, bajet tersebut itu dilihat salah satu sebagai petanda yang baik untuk mempertingkatkan lagi daripada aspek kemahiran dan juga peluang kepada pelajar-pelajar OKU untuk mendapat pendidikan yang lebih baik. Itu yang pertama. Yang kedua, daripada bajet yang diberikan untuk komuniti OKU untuk pendidikan khas, kita dapat melihat bahawa pendapatnya pada tahun ini daripada RM0 polisi pada tahun lepas telah wujudnya pertambahan untuk pelajar OKU pada tahun 2020 dan kita menyangkakan pada tahun 2021 akan lebih ramai pelajar-pelajar OKU dapat menikmati bidang pendidikan. Jadi kita melihat bajet tersebut memberikan ruang kepada pelajar OKU untuk mendapat akses kepada pendidikan. Cadangan penambahbaikan saya adalah pihak sekolah perlu menyediakan satu dana khas untuk memastikan setiap murid bermasalah pendengaran mempunyai satu alat bantu pendengaran atau dalam singkatannya ABP. Hal ini kerana penggunaan ABP akan meningkatkan kebolehan murid untuk menerima pertuturan daripada guru dengan lebih jelas dan selesa. Oleh itu, ini akan memudahkan komunikasi dua hala antara pelajar dan juga guru. Disebabkan kos ABP yang mahal, pihak sekolah boleh menetapkan syarat seperti ABP akan digunakan ketika sesi PDPC sahaja dan ia perlu dipulangkan semula ketika sesi PDPC selesai. Hal ini bertujuan untuk mengelakkan kehilangan, kecurian atau sebagainya. Seterusnya, guru haruslah mempelbagaikan penggunaan alat bantu mengajar ataupun dalam singkatannya ABM. Hal ini akan memudahkan pelajar menerima ilmu yang disampaikan oleh guru tanpa berasa bosan kerana setiap kaedah pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru adalah berlainan. Contoh ABM yang boleh digunakan adalah seperti LCD, permainan kreatif yang dibuat oleh guru mengikut kesesuaian subjek, pembelajaran melalui lukisan dan lain-lain. Cadangan saya yang terakhir adalah menyediakan suasana pembelajaran yang selesa. Apa yang saya maksudkan dengan suasana pembelajaran yang selesa adalah dari segi susunan kelas, pencahayaan dan pengudaraan, tema dan kod warna bilik darjah. Bagi susunan kelas yang efektif adalah menggunakan susunan horseshoe
kerana dengan susunan ini, murid dapat melihat muka guru dengan lebih jelas semasa berkomunikasi. Seterusnya, pengudaraan dan pencahayaan yang baik akan menyebabkan murid selesa untuk belajar dan tidak rasa mengantuk, manakala tema dan kod warna bilik darjah yang ceria akan membuatkan pelajar berasa gembira dan bersemangat untuk hadir ke sekolah pada setiap hari. Sebagai kesimpulan, kumpulan kami telah pun berjaya melaksanakan tugasan ini dengan baik walaupun kami menghadapi beberapa kekangan seperti kekurangan sumber rujukan dan juga kesukaran untuk mendapatkan responden. Setiap ahli kumpulan kami telah pun memberikan kerjasama dan komitmen yang terbaik dalam melaksanakan tugasan ini. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih kerana menonton. Sekian, terima kasih.